أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar tuan-tuan dan puan dimati Allah sekalian? Alhamdulillah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini kita dapat sekali lagi mengulang kaji pada hari ini dan kita bersama dengan Ustaz Ashraf Ayub sebentar tadi. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetapi kita ada satu ruang kosong Ustaz. Satu ya, ruang betul. Kosong manalah pergi Ustaz Tarmizi ni tak sudi ke bersama Ustaz Mizi? Masuk Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tetamu sampai dulu. Tetamu sampai dulu Ustaz dia. Masya-Allah. Silakan, fadhal. Fadhal. Ya Ustaz. Masya-Allah kita alhamdulillah kita lengkap Ustaz ya. Lengkap kali hari ini masya-Allah ya bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah terus ceria gembira. Kalau ada yang terlambat hadir tak apa kita raikan. Yang penting ialah semangat bersama Al-Quran. Ya, dan hari ini istimewa kita bersama dengan Ustaz Ashraf Ayub Al-Hafiz yang akan bersama dengan kita mengulang kaji halaman yang ke-25, 26, 27, 28, 29. Moga-moga Allah mengurniakan barakah kepada tuan-tuan yang bersama keluarga ya mengajak ahli keluarga duduk mendengar ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat yang membawa hidayah kepada kita. Mari sama-sama kita mulakan ya. Sebelum kita mulakan, tuan-tuan mungkin yang ingin share di Facebook ya, biasalah pada hujung minggu kadang-kadang ustaznya masing-masing sibuk, tapi kita share, kita kongsikan, moga-moga nanti ada yang tertengok, ada masa untuk menyemak kembali apa yang kita telah dalami selama 5 hari bersama My Quran Time, baca faham amal kita insya-Allah. Jadi mari sama-sama kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah ya. Kali ini saya menjemput ustaz ya, Ustaz Tarmizi ya, mengalu-alukan kepada Ustaz Ashraf Ayub pada hari ini ya untuk kita sama-sama menyemak kembali bacaan Al-Fatihah dan kita ingin belajar tajwid, kita nak melihat tadabbur bersama dengan Ustaz Ashraf Ayub pada hari ini insya-Allah. Jadi Ustaz Tarmizi, silakan. Terima kasih banyak Al-Fadhil Ustaz Tuan Fazrul. Yang saya kasihi lagi saya mulakan Al-Fadhil Ustaz Ashraf Ayub Al-Hafiz, seorang orang apa? Guru Al-Quran dan juga pembimbing Al-Quran tajwid. Ya. Subhanallah, begitu banyak sekali buku-buku kitab-kitab beliau. Perkongsian. Jadi kita rasa bersyukurlah hari ini Ustaz Ashraf menulis buku ataupun membuat latihan tajwid kaedah Jibril yang saya pernah dengar, melihat, masya-Allah. Ini yang kita nak kongsi pada hari ini dan moga-moga kita dapat banyak manfaat hari ini. Ya Ustaz. Saya pun rasa syukur sangat hari ini Ustaz, walaupun terlambat sikit tadi. Ada
ujian-ujian sikit di Masya Allah. perjalanan itu. Perjalanan. Namun Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan juga untuk bersama dengan Fadil Ustaz dan juga Ustaz Fazrul dan bersama sahabat-sahabat kita yang setia bersama dengan Quran Time. Terima kasih banyak. Hari ini kita nak ulang kaji dan seperti biasa, seperti yang saya selalu sebut, mudah-mudahan setiap ayat yang kita baca dalam suratil Fatihah memberi sedikit sebanyak orang kata tahsin ataupun menambahbaikan dalam bacaan kita. Dan hari ini insya-Allah sekejap lagi kita akan kongsikan, kita akan minta Al-Fadhil Ustaz Ashraf kongsikan kepada kita antara kesalahan-kesalahan yang biasa sangat berlaku dalam surah Al-Fatihah contohnya. Jadi biasa Ustaz Ashraf guna istilahnya selekoh-selekoh bahaya. Selekoh bahaya yang kita itu akan yang kita rongkaikan nak rongkai bersama, hari ini insya-Allah. Jadi takut pula nak baca Ustaz. Fadal, tak apa. Takut pula nak baca hari ini. Tak Nanti apa. takut terbabas kan? Takut terbabas, InsyaAllah kita subhanallah, tak apa. a'udzubillahi minasyaitanirrajim dulu. Tak apa, hari ini kita sama-sama belajar. Saya pun nak belajar juga. Kita sama-sama. Mudah-mudahan kita dapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Jom kita baca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Ahmad Tarmizi membacakan surah Al-Fatihah sebentar tadi ya. Di mana dalam surah Al-Fatihah ini kita memohon hidayah daripada Allah. Itulah yang kita bincangkan dalam ulang kaji semalam bersama dengan Al-Fadil Habib Najmuddin, bercakap tentang hidayah ini penting ya dalam segenap perkara, melihat kepada cawan, melihat kepada cahaya, melihat kepada Ustaz Ashraf dan Ustaz Ahmad Tarmizi ya. Kita nampak apakah cahaya hidayah yang perlu kita ambil sebagai pedoman untuk kita meneruskan kehidupan kita. Dan seawal ayat ataupun halaman yang ke-25 tadi Ustaz Ashraf membacakan tentang sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, perubahan malam dan siang, kapal yang berlayar di lautan dengan barangan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan banyak Ustaz ya. Dalam ayat ini panjang dan ayat ini hadir kalau katakan sebelum itu bercakap tentang wa ilahukum ilahun wahid, iaitu Allah lah ya yang esa, la ilaha illa huwar rahmanir rahim, bercakap tentang panduan kepada kita kalau kita rasa lemah ketika diminta untuk bertaubat, islah dan juga menyampaikan mesej Al-Quran pada ayat 160 ya, banyak cabaran, kena ingat bahawa Allah itu yang esa dan disambung pada ayat 164 tersebut. Jadi kita nak bertanya kepada Ustaz Ashraf untuk mencerahkan ayat 164 ini diikuti ayat 165 berkaitan dengan kahubbillah, tentang andada. Kalau Ustaz boleh cerahkan dari segi tadabbur dan mungkin satu selekoh tajam okey dalam tajwid yang perlu diberi perhatian dalam satu ayat dua ayat ini. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada sahabat saya Tuan Fazrul dan begitu juga tuan guru kita Al-Fadhil Ustaz Tarmizi yang sangat-sangat kita hormati dan juga sayangi. Seterusnya tuan-tuan dan juga puan-puan muslimin dan juga muslimat bakal ahli syurga saya doakan insya-Allah. Penonton setia kepada rancangan Quran Time, ia merupakan satu rancangan yang sangat-sangat barakah kerana kita sedang membincangkan bagaimana kita untuk memahami apakah poin-poin penting, apakah hikmah, apakah pembelajaran dan juga pengajaran yang disampaikan daripada direct
Tuhan kita sendiri. Kita tuan-tuan dan puan-puan, bila kita nak belajar, kita akan memilih tuan guru. Kan, kerana kita tak nak tuan guru tu dia ajar kita sesuatu ilmu yang last-last nanti tak betul. Dan sekarang ni kita belajar daripada tuan guru yang confirm takkan salah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ar-Rahman 'allamal Quran. Allah Subhanahu Wa Taala itu atas dasar kasih sayangnya, dia sendiri yang mengajar kita Al-Quran dengan cara kita mentadaburi dan juga memahami melalui usaha-usaha yang kita sedang lakukan. Itu yang kita mohon dan kita harap insya-Allah. Berkenaan tentang soalan yang diajukan oleh sahabat saya tadi, ayat 163 dan ayat 164. Ya. Ayat ini sebenarnya sangat interesting Tuan Fazrul. Ya. Interestingnya ialah bagi saya ayat ini merupakan ayat berkaitan tentang tauhid. Berkaitan tentang bagaimana kita nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ulama dulu dicakap ilmu ma'rifatullah. Ilmu ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifatullah, tuan-tuan dan puan-puan. Pangkal kita nak memahami agama ini ialah kita mesti mengenal Tuhan kita sendiri. Kita kena tahu dia, apa bentuk kasih sayangnya, bagaimana dia mengatur kehidupan kita, apa yang dia suka, apa yang dia tak suka. Semua ini merupakan pokok pangkal supaya pada lastnya nanti kita dapat beribadah kepada Allah SWT dalam keadaan sayangnya itu insya-Allah sangat-sangat penuh 100%. Dan ayat ini saya lihat Allah SWT seolah-olahnya bahasa orang sekarang, Tuhan sedang mengintroducekan dirinya kepada kita. Itu bahasa orang sekarang, tuan-tuan dan puan-puan. Macam kita ni nak ambil pekerja lah sebagai contoh. Macam sebentar lagi nanti saya balik ke pejabat saya bila dah habis program ni, kita ada buat satu temuduga. Dan temuduga nak ambil pekerja baru lah. Dan selalunya kita akan tengok dia punya resume. Biodata. Benda tu penting tuan-tuan dan puan. Dan kata tuan guru kami, anggap Al-Quran ini 1/3 daripada isi kandungannya seolah-olah bahasa mudah kita, ya, perspektif mudahnya biodatanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan nak kita kenal supaya kita yakin. Tuhan nak kita kenal supaya kita jatuh cinta. Dan kalau kita tengok dekat sini Allah kata wa ilahukum illahu wahid. Tuhan yang selama ini yang layak kamu sembah, yang layak untuk kamu jadikan tempat bergantung dalam hidup, itu sahaja Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada Tuhan lain yang boleh sama power dengan dia, yang sama boleh bagi rezeki macam dia boleh bagi tanpa putus-putus. Makhluk makin bertambah, rezeki tetap ada. Masya-Allah tabarakallah. Dia bagi kita rezeki cukup banyak tu tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa? Huwar Rahmanur Rahim. Tanda dia sayang kita. Tuhan ni baik tuan-tuan dan puan-puan. Dia sayang kita dulu, lepas tu baru dia minta kita sayang dia. Masya-Allah tabarakallah. Dan dalam ayat 164 Tuhan mula memperincikan apa bukti dia sayang kita. Dia sayang kita. Kadang-kadang kita ni manusia tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita nak share kasih sayang kepada orang lain, kita akan tanya dulu, betul ke dia sayang kita? Apa bukti dia sayang kita? Macam dululah Ustaz Tarmizi kalau masih ingat, kita mula nak tackle kita punya girlfriend yang dah upgrade jadi isteri tu. Dah upgrade kan. Ustaz Tarmizi memang bawa hari ni. Ada bawa hari ni. Ini dahsyat tuan-tuan dan puan-puan. Nak belajar agama ni satu lagi kita boleh belajar dari Tok Guru. Bawa sekali keluarga, bawa anak-anak, sama-sama kita belajar, ya. Baik, kita sambung kepada poin tadi. Kita kalau nak tahu orang tu sayang kita, tidak selalu kita tengok dia nak bagi apa hadiah kepada kita. Itu taktik. Ya, dia bagi kita coklat, Ferrero Rocher. Oh, kita suka sangatlah kan. Ada bagi handbag dan sebagainya, tanda sayang. Dan Allah SWT dalam ayat 164 dia kata kami tak bagi coklat, kami tak bagi handbag. Kami bagi hadiah yang sangat-sangat luar biasa besar. Kami bagi hadiah apa? Khalqis samawati wal ardh. Langit bumi ni kami bagi hadiah kepada kamu. Bumi ni sampai sekarang kita toka tak habis-habis. Macam coklat tu, tanda sayang coklat sekali makan dah habis dah. Bumi ni Allah SWT kata tak habis-habis. Itu belum kira angkasa universe tu lagi. Kita lah ni nengok je. Nengok aja ustaz. Paling terror baru sampai bulan. Itu pun dah terkejut dah. Dan Allah SWT kata, langit bumi ni dia berpusing dalam keadaan sangat cantik. Bulan, bintang, matahari Allah SWT letak dalam orbit. Orbit tu pusing tak cukup cantik, tak ke depan, tak ke belakang, tanda dia kasih. Ramai orang tanya, apa maksud Allah kasih melalui pusing bumi, langit bumi ni cukup cantik? Apa tanda dia kasih? Mudah tuan-tuan dan puan-puan. Kalau Tuhan kata dia tak sayang kita, sebagai contoh, dia nak try kita sikit je. Dia kata kat matahari, matahari hari ni berhenti pusing sekejap. Nanti kita tengok ni apa pasal pukul 12, pukul 1, pukul 12 lagi, pukul 2, pukul 12 lagi.
Maknanya tak malam-malam. Ya, betul. Malam tu tak ada, dah makin lama makin panas. Kita tak tahan tuan-tuan dan puan-puan. Itu kira kalau dah jadi gitu tu, sahabat pada zaman Rasulullah bimbang kalau waktu Dajjal nanti keluar Ustaz kan. Benar. Salah gitu satu. Je kan. Salah satu kan. Tapi Allah SWT kata tak apa. Bumi, matahari dan bulan dan planet-planet lain kami yang kontrol. Semua ni susah tau nak kontrol. Mungkin Tuan Fazrul saya rasa latar belakang engineering kan. Kita tahu kalau kita nak menggerakkan sesuatu, kita perlu energy behind it. Energy behind it. Kereta kita nak bergerak, kita perlukan letak minyak dan harga energi itu sangat mahal. Bayangkan matahari cukup berat tuan-tuan dan puan-puan. Cukup berat. Allah SWT pusing macam kita pusing macam ni je. Dan dia tak minta kita bayar pun. Masya Allah, tabarakallah. Ini tanda la ayatin liqaumi yaqilun. Orang yang banyak berfikir, dia tengok ciptaan langit dan bumi, dia kait dengan Allah SWT. Dia nampak kasih sayang Allah SWT. Dan dengan itu insya-Allah hati dia akan terbuka untuk mengasihi Allah, mentaatinya dan menjalankan seluruh arahannya dalam keadaan sukarela insya-Allah. Begitu poin yang saya nampaklah. Ucapkan pada Ustaz Ashraf ya, maksudnya betul tadi Allah beritahu ini hadiah-hadiah istimewa Allah berikan nak menunjukkan kasih sayang Allah kepada kita, dan ketauhidan kepada Allah itu bukan sekadar kita mengucapkan la ilaha illallah tanpa rasa, tapi yang Ustaz Ashraf highlightkan tadi ialah ketauhidan itu kerana ada rasa yang tinggi kasih sayang Allah ya, dan perkataan yang disentuh pada ayat 165 itu pun bercakap tentang istilah cinta Ustaz ya. Jangan sampai cinta kepada Allah tu sama tahap dengan makhluk-makhluk yang lain, sama tahap dengan hadiah kan. Dia pemberi hadiah dengan hadiah, ada orang dia suka hadiah berbanding dengan pemberi hadiah Ustaz kan. Terbalik kan. Jadi akhirnya tak dapat hadiah, dia marah pula pada pemberi hadiah. Itu ada masalah tu ya. Jadi salah satu tanda kita mensyukuri, menyayangi kepada pemberi hadiah itu adalah dengan kita membaca Al-Quran. Itu sebabnya tadi Ustaz ya, kalau katakan satu selekoh, selekoh tajam dekat mana tu Ustaz, dalam ayat 164 ke 165, hukum tajwid yang perlu diberi perhatian kerana Ustaz Ashraf selain daripada memberi kelas tafsir dan tadabbur ialah mengajar tajwid, membimbing membaca Al-Quran. Jadi sila Ustaz. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi mereka yang berada di rumah, saya yakin anda sekarang ni depan anda ada Quran, betul ya? Okey, kita tengok ada satu hukum tajwid yang saya nak share. Ayat 164, tengok pada ayat min kulli dabbah. Ayat dabbah, kalimah dabbah itu dia ada atas tu pakcik misai. Ini bahasa biasa kita lah. Pakcik misai. Ada ustaz-ustazah ajar dia kata tanda ombak, macam-macam istilah. Tapi nama sebenar dia alamatul mat. Tanda untuk perlu baca panjang. Pakcik misal kita panggil pakcik misal lah. Bagus, mudah faham tak? Mudah faham. Saya kalau mengajar tajwid saya banyak guna bahasa istilah mudah ya. Teknikal boleh juga, yang mudah pun boleh insya-Allah. Baik, kita tengok dabah tu. Pakcik misal dekat situ tuan-tuan dan puan-puan, dalam Quran ni pakcik misal banyak. Banyak. Cuma pakcik misal pada kalimah dabah tu dia special sebab dia punya cara bacaan kena baca 6 harakat. Kena baca 6 harakat wajib. Kalau ulama kata qaulan wahidan. That's the only choice. Tak boleh nak downgrade 5 boleh tak Ustaz? 4 boleh tak nak diskaun serta diskaun lah, tawar kan? Tak boleh. Kenapa? Sebab di sini berlakunya huruf mat iaitu alif sebelumnya baris atas dia jumpa dengan huruf ba yang ada sabdu. Bila dia jumpa huruf ba yang ada sabdu, nama hukumnya mad lazim kalimi musaqqal. Itu nama yang dia ya. Nama dia panjang Ustaz. Mudahnya pakcik misal ya. Saya nak bagi mudah pakcik misal. Senang cerita macam ni. Kalau nak ingat mad lazim kalimi musaqqal tu payah, nama banyak, dahlah nama Arab kan. Kalau dia letak mad Ustaz Ashraf kan senang ingat. Betul juga. Tapi dia letak nama yang panjang pelik tu kan. Saya nak bagi mudah ingat, tuan-tuan dan puan-puan waktu baca Quran nampak pakcik misai jumpa sabdu. Itu clue dia. Pakcik misai jumpa sabdu baca berapa? Panjang. 6 harakat. Panjang. 6 harakat. Maksudnya pakcik misai tu dia tengok sampai 6 baru lepas ya. Ya betul. Gitu. Dia nak bagi mudahlah. Kalau pakcik misai yang lain tu selalunya 4 harakat, 5 harakat. Tapi yang hak ni
kita kena baca 6 harakat. Itu yang kita boleh belajar daripada ayat 164 selekoh nombor 1. Mungkin saya boleh cuba baca, Ustaz. Boleh, silakan. Okay, saya cuba baca, nanti Ustaz cek cukup tak? Saya angkat tangan, Pakcik ni saya tengok Tengok Okay. Demo 6 harakat. Okey. Bahaya gini. Bahaya gini. Pakcik ni saya akan tengok ni. Saya tak ada misai. Okey. Misai ada. Kita mula daripada ayat wabatha tu sampai dabah. Okey. Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. وبث فيها من كل دابة. Lulus ah? Cukup tadi. Cukup. Cukup. Tak lebih, tak terkurang. Allahuakbar. Alhamdulillah. Boleh pegang misai. Boleh pegang misai. Ini nama Tok Syekh baca. Dia mesti cukup menaharkan, insya-Allah. Amin. Lebih kurang gitulah tuan-tuan dan puan-puan demo dia. Demo dia. Baik. Ustaz, bila bercakap tentang Ustaz sebut tadi istilah-istilah kalimah-kalimah Ustaz memudahkan kita untuk belajar tajwid. Jadi kadang-kadang Ustaz di luar sana sahabat-sahabat kita ada lagi yang masih takut-takut Ustaz untuk belajar tajwid Ustaz. Ya. Dan dia kata setengah-setengah daripada kita kata Quran asal bunyi je lah Ustaz. Mungkin komen je lah Ustaz. Allahu Akbar. Yang baca Quran asal bunyi nampak macam kita baca buku biasa ya. Ustaz ada contoh tu. Begini tuan-tuan dan puan-puan, kita kena faham Al-Quran ni dia tak boleh kita anggap macam buku biasa. Ya. Tak boleh kita anggap macam buku biasa sebab Al-Quran ni kalamullah. Tuhan ni kita kena faham dia ni maha mulia. Ya. Jadi bila kita nak berinteraksi dengan dia, kalau ikut bahasa kita, dia kena ikut protokol. Kena ikut protokol. Memang betul kita baca nak faham Al-Quran, tapi Al-Quran ni nak baca ayat-ayat dia ada protokol yang kita kena ikut. Nama protokol tu ilmu tajwid. Subhanallah. Ni nak bagi mudah, saya banyak guna bahasa yang mudah nak faham. Kalau kita tak guna protokol tu, walaupun kita baca tapi Tuhan tak berapa gemar. Dia seolah macam kita nak jumpa contoh. Nak jumpa orang yang ada kedudukan, nak jumpa raja dan sebagainya. Pergi istana jumpa raja tuan-tuan dan puan, tak boleh nak pakai baju biasa, tak boleh. Tak boleh nak cakap ayu, semua tak boleh. Dia ada cara, dia ada protokol dan di situlah menunjukkan kita ni adab yang tinggi. Manusia ni nak tengok nilai dia bagus ataupun tidak, tengok dia punya akhlak dan adab tinggal tinggi ke tidak, ikut peraturan ke tidak. Dan peraturan kita dengan waktu baca Quran, baca bertajwid. Tak susahlah tuan-tuan dan puan-puan, saya cakap terang. Tajwid ni ilmu paling senang. Kenapa saya kata begitu? Sebab kalau tengok buku tajwid dia paling tebal ni. Tapi kalau tengok ilmu engineering tebal ni dengan nombor muka dia. Cuba tanya Tuan Fazrul. Every year update. Betul tak? Betul. That's why saya kata mudah. Tinggal kita sekarang ni dah ada macam-macam program, kita ikut pelan-pelan. Masya-Allah. Itulah ya betapa pentingnya kita membaca ikut peraturan. Dan kalau kita melihat pada halaman yang ke-26 bercakap tentang ikut ini Ustaz ya. Pada ayat 170 itu Allah menyatakan wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallah ya, ikutlah apa yang diturunkan oleh Allah. Satunya ialah kalau bab membaca ikut caranya dan kemudian apa isinya kena ikut. Tetapi qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi abaana. Tapi ada orang je kata saya ikut apa yang dah biasa jelah kan. Kalau tajwid tu ada kebiasaan-kebiasaannya, kalau dari segi kefahamannya pun ikut mana yang abaana. Nenek moyang saya dah biasa tu, saya ikut sahaja ya. Tetapi sebenarnya jangan sampai jadi begitu. Dan malah dalam halaman yang ke-26 ini menyentuh kepada seruan Allah, cara makan pun kena perhatikan ya. Itu sebabnya nak minta Ustaz Ahmad Tarmizi membacakan ayat 172 hingga ayat 174. Kita nak melihat pasal makanan dan bab makanan kena ikut, bab tajwid kena ikut. Secara asasnya kita kena ikut. Ustaz ya. Silakan Ustaz. Ayat 172 hingga ayat 174. Dan kita akan dengar tadaburnya selepas ini nanti. Okey, masya-Allah. Saya baca tak? Ya, silakan. Fadhal. Tak izin saya. Silakan. Fadhal. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semua, kita nak baca sekarang ni di muka surat yang ke-26 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maaf Ustaz, ayat 172 sehingga 174 74 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. إنما حرم عليكم
الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim pada ayat 172 hingga ayat 174 pada halaman 26 ini menceritakan tentang wahai orang beriman, makanlah daripada yang baik-baik, dan Allah memberitahu mana yang perlu diketepikan, yang tidak boleh diambil. Maksudnya bagi orang beriman ikut apa Allah cakap. Malah ketika kita membaca ayat-ayat Allah juga, seperti mana Ustaz Ashraf menyatakan tadi, mana yang tak betul kita ketepikan, bukan main sental sahaja istilahnya ustaznya, bukan main sondol sahaja. Dan itu yang kita nak belajar lagi selepas ini. Kita berehat sebentar, My Quran Time, baca faham aman insya-Allah. Insya-Allah. Boleh kan? Alhamdulillah. Al-Quran itu kalamullah, petunjuk bagi insan yang beriman. Sampai situ sajalah. Tak boleh banyak-banyak sangat sebab kita ada tetamu istimewa hari ini. Betul. Banyak yang nak dikongsikan Ustaz. Teaser Ustaz, dapatkan original. Dan sebenarnya Ustaz mengambil kesempatan pada hari ini, sebenarnya ada rakan saya yang berada di Toronto, Kanada. Jauh. Toronto. How are you, brother? How are you? Okay. Kepada baru saja kelahiran anak dia, ya, dan dia ambil inspirasi daripada Quran. Pasal ibunya agak sakit awalnya, nak beri nama Ayub. Ya, ada kaitan dengan Ustaz Ashraf Ayub, tapi akhirnya tukar kepada nama Daud Zulkarnain. Ayahnya lah Zulkarnain. Jadi kita mohon agar dimudahkan urusan. Amin, ya, semangat Al-Quran kepada baby Daud, Daud Zulkarnain, yang lahir di Toronto, Kanada. Ya, di bumi Kanada, tapi masih lagi ayah mak bersama dengan My Quran Time. Masya-Allah. Jadi Ustaz, silakan. Maksudnya selalu kita ada juga selalu Puan Umi kan, daripada Kanada juga, daripada yang Kanada. Sama ini kita ada baby Daud. Baby Daud, subhanallah. Mudah-mudahan jadi anak yang saleh insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Ashraf Asal Negeri Sembilan. Negeri Sembilan kat mana Ustaz? Saya orang Senawang, Seremban. Senawang, sebab ada kawan Ustaz ni daripada Negeri Sembilan juga, Faizal Ishak, sedang menyaksikan Quran Time di atas Gunung Angsi. Masya-Allah. Kolok Pilah.
tangan teh tu dia boleh tengok belajar Al-Quran. Masya-Allah, dah keluar dah cakap dah. Keluar. Tidak lagi betul. Itu yang kita tadi macam dengar utara kan. Dia tiba-tiba kita boleh pusing satu dunia insya-Allah. Semua terima kasih Saudara Faizal. Maksudnya di samping melihat keindahan alam Subhanahu taala, masih juga mendengar kalam Allah Subhanahu belajar lagi tadabbur sebagainya. Terima kasih. Sebenarnya nanti ustaz ni kalau ada peluang nanti kita tadabbur ini di tepi sungai, di tepi gunung, atas kapal kan. Pasal Ustaz Ashraf cakap tadi, tanda kasih sayang Allah ya, untuk kita makin terasa lagi kalam Allah ini sendiri kan. Subhanallah. Betul. Okey, jadi sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, marilah kita merasai lagi kemanisan kita bersama dengan Al-Quran, dengan kita bersahabat dengan sahabat-sahabat kita semua dengan Al-Quran di platform rasmi kita. Kita bergabung di situ. Kita ada Facebook kita, kita ada YouTube dan juga kita ada Instagram. Di Facebook kita Sahabat Al-Quran my #QuranTime. Kita ada juga Facebook my #QuranTime dan juga boleh tengok ulangan kita juga di YouTube my #QuranTime Official, dan juga boleh ikuti kita sahabat Al-Quran semua di My Quran Time Official. Jangan lupa kalau ada video-video yang menarik, bacaan-bacaan Al-Quran oleh anak-anak kita ke cucu kita ke, ataupun petadabur ke mungkin berlatih depan cermin ke apa. Curi ambil video contoh video yang menarik dalam seminit ke 30 saat macam tu, jangan lupa untuk hantarkan kepada kami dan letakkan hashtag video MQT. Subhanallah Ustaz. Sila Ustaz. Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi. Kita nak meneruskan Ustaz ya, meneruskan lagi kajian kita pada halaman yang ke-27, menyambung lagi Allah memperkenalkan tentang istilah al-bir, tentang kebajikan ya. Kebajikan kita biasa dengan istilah itu, tetapi albir yang difahami oleh orang-orang Arab di tanah Arab itu Allah beritahu dengan definisi daripada langit ya, dan itulah yang nak minta Ustaz Ahmad Tarmizi baca dan Ustaz Ashraf nanti merungkai balik ya, apakah cabaran kebajikan ini sebenarnya ya, yang kita telah belajar tapi kita nak kena pasakkan berkali-kali agar hidayah ini tidak terkeluar daripada hati kita. Silakan Ustaz. Ayat apa kita nak 177. Okey, kita nak baca sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan, ayat 177. Kita berpindah ke halaman 27. Ayat ni pun agak panjang agak panjang ayat ni, mencabar ni depan Tok Guru pula ni, subhanallah. Ramai sekali akan pastikan tengok selekoh tajam tengok tajam. Subhanallah. Ramai sekali sebenarnya anak-anak murid Ustaz Ashraf yang pernah ikuti kursus Ustaz Ashraf dalam Facebook kita, berkongsi dengan kita, sedang bergabung sekarang ini. Syukur mereka kata alhamdulillah dapat hari ini sama-sama ikuti. Subhanallah, kita ucap terima kasih banyaklah kepada Ustaz Ashraf sudi luang masa bersama dengan My Quran Time pada hari ini. Okey, kita nak baca ayat 177 ya, muka surat 27. Jom baca sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين
البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim pada ayat 177 ini Allah membawakan kepada kita panduan tentang kebajikan. Apakah maksud kebajikan sebenar-benarnya dan sebenarnya apa yang perlu kita fahami daripada kalam kasih sayang Allah ya, bila Ustaz Ashraf ya, bila Allah menyatakan panjang tu sebenarnya satu panjang sangat ni kan. Yang keduanya ialah kebajikan biasa orang cakap kebajikan. Tapi apa yang specialnya, istimewanya pada ayat 177 ni Ustaz? Di samping pastikan selekoh tajam jangan dilupa. Silakan Ustaz. Baik. Ayat 177 ini tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, macam Ustaz Fazrul kata tadi, dia panjang. Satu ayat saja dia mewakili 1/3 daripada muka surat. Kalau nak menghafal tu boleh tahan 80 dia insya-Allah kan. Oh ya, sebut tentang menghafal, saya just nak ajak tuan-tuan dan puan-puan. Besok dalam FB saya Ustaz Ashraf, ya, eja kena betul, ASRAFF. Saya ada buat FB live pukul 10 pagi macam mana cara untuk orang awam nak hafal surah Al-Mulk dalam masa 3 minggu. Tuan-tuan dan puan-puan boleh sama-sama sertai kalau ada masa besok pukul 10 pagi. FB saya Ustaz Ashraf, saya ngajar free yang ada dekat situ ya. Baik. Cerita tentang ayat ni, satu perkara Ustaz Fazrul dan juga Ustaz Tarmizi, satu perkara yang menarik hati saya. Saya nampak ayat ni Allah SWT nak perbetulkan indikator kita tentang kalau nak kenal pasti orang ni baik ke orang ni tak berapa baik. Maksudnya macam ni, kadang-kadang kita ni ada definisi-definisi yang tersendiri terhadap orang ni baik, orang ni tak berapa baik dan sebagainya. Dan definisi kita banyak berbeza. Kadang-kadang definisi kita based on material, based on ada sesuatu yang niat yang tersembunyi dan sebagainya. Dan berdasarkan pertukaran zaman, definisi orang ni baik ataupun orang tak berapa baik dia boleh bertukar tuan-tuan dan puan. Dan Allah SWT nak bagi tahu kita dekat sini, nak tahu orang tu baik ke tidak. Pertamanya dia kata apa? Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal bir. Nak tahu orang tu baik ataupun tidak, first dia dengan Allah SWT, dia iman dia tinggi ataupun tidak. Ini first, man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ini cerita rukun iman tuan-tuan dan puan. Lepas tu nak tahu orang tu baik ataupun tidak, tengok wa atal mala ala hubbihi zawil qurba. Dia ni suka tak tolong orang? Dia suka sedekah ke tidak? Kalau orang yang jenis tangan dia tu laju nak bersedekah, kita anggap dia baik. Kita anggap, bukan kita anggap, Allah kata dia baik dan kita kena ikut saranan tersebut. Kemudiannya Allah SWT kata dia ada tolong ke tidak orang miskin, anak yatim, ya, wa benas sabil, orang yang sedang mungkin bermusafir tiba-tiba putus duit, tak ada duit lagi. Dan ini kriteria-kriteria yang Allah SWT bagi. Ada lagi tak kriteria orang baik tuan-tuan dan puan-puan? Dia dengan Allah dia baik, wa aqamas solah. Dia sentiasa aqamas solah ni, mungkin Ustaz Fazrul pernah terangkan sebelum ni, orang yang sentiasa jaga semayang. Semayang maktubah, semayang wajib dia jaga betul-betul. Dia top up lagi dengan semayang-semayang sunat. Ya, semayang-semayang nafilah. Malam-malam orang tidur, malam-malam dia bangun. Dia jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Ini definisi orang baik tuan-tuan dan puan-puan. Ni senang cerita macam ni. Kalau nak cari menantu, menantu perkataan dia. Nak tahu menantu baik ke tidak, tengok ayat ni. Ini kriteria. Ini cerita dia tuan-tuan dan puan-puan. Tengok ni gitu ya. Ada lagi tak? Wa ataz zakah. Orang yang sentiasa mengeluarkan zakat. Maknanya harta dia punya wang ringgit, dia tahu ada daripada duit dia tu ada hak untuk orang lain. Hak untuk orang lain dia sentiasa datangkan, walaupun zakat tak banyak, 2.5% nya lebih kurang ya. Wal mufuna bi ahdihim idza ahdu. Ini satu lagi kriteria. Nak tahu orang tu baik ke tidak, dia kalau cakap dia deliver. Dia deliver. Mufuna bi ahdihim idza ahdu tu maksudnya kalau dia janji, dia datang. Dia memang datang. Macam tadi ni nak ceritalah. Kalau tuan-tuan dan puan perasan tak tadi Ustaz Tarmizi dia masuk lambat sikit. Itu bukan drama tuan-tuan dan puan. Bukan drama dah. Kami tak pakat. Ustaz Tarmizi ni sebenarnya Allah SWT bagi sedikit ujian tadi ya. Kereta dia tiba-tiba merajuk pula. Betul ya? Kereta merajuk. Tapi ini cerita orang baik tuan-tuan dan puan.
ya cuba sedaya upaya nak datang juga dekat sini. Wal mufu, ini bukti wal mufu nabi ahdim idza ahadu. Apa lagi definisi orang baik ni? Wasabirina fil ba'sa'i wad dharra. Mereka sentiasa bersabar. Bersabar terhadap ujian, terhadap mihnah, terhadap kesusahan. Mereka tahu semua kesusahan ini di hujung-hujungnya nanti fa inna ma'al usri yusra. Allah nak janji perkara baik dan Allah uji dahulu. Macam tadi kan, Allah letak sedikit ujian. Bila kita bersabar, kita usaha sungguh-sungguh, Allah SWT bagi pengakhiran yang baik, kita dapat bercerita tentang kalamullah pagi ini, ya. Wahinal bas ulaikal ladzina sadaku. Inilah dia sebenarnya definisi orang yang baik dengan Allah SWT. Apa yang Allah minta, dia sodaku. Sodaku tu maksudnya membenarkan. Dia proof kepada Allah SWT dan juga orang lain yang dia memang nak ikut. Itu perkataannya, tuan-tuan dan puan. Dan last sekali Allah SWT letak satu conclusion, orang baik ni senang ya. Dia merupakan orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Wa ulaika humul muttaqun. Wallahu a'lam. Itulah tadabbur, ya, menarik tentang bagaimana pencerahan tentang orang baik, ya. Tadi yang tips Ustaz Ashraf tu penting, ya. Kalau nak cari menantu, kan? Jadi pekerja, nak cari pekerja, bukanlah menantu tu hanya untuk kahwin, kan? Menantu untuk bekerja ke apa sebagainya. Maksudnya orang baik ini telah terbongkar rahsianya, ya, daripada Allah, ya. Kalau tidak, manusia ni bagi tahu pekerja baik begini, menantu baik begini, tapi rupanya Allah beritahu lengkap, ya, sehingga kan di hujung itu wa ulaika humul muttaqun, Ustaz, ya. Ini ciri orang bertakwa. Daripada perkataan wiqayah itu maksudnya kalau nak elak masalah dengan bantuan daripada Allah, wiqayah itu maksudnya carilah orang baik-baik begini, insya-Allah selamat keluarga kita, syarikat kita, negara kita, insya-Allah. Baik, ini sebahagian daripada halaman 27 yang kita ingin bergerak kepada halaman 28, iaitu bercakap tentang di atas itu tentang wasiat, kemudian tentang puasa, kemudian bercakap tentang bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkan Al-Quran. Ayat yang amat famous pada bulan Ramadan, tapi kita nak tengok sekali lagi hari ini ayat 185 bersama dengan Ustaz Ahmad Tarmizi. Ya, silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Tuan Fazrul. Masya-Allah, hari ini ayat panjang-panjang semuanya, macam betul. Pandai Ustaz Fazrul bagi ayat panjang-panjang. Ustaz, ada sahabat kita Ustaz, Puan Nuraini M Tahir. Terima kasih MQT dapat bersama Ustaz Ashraf yang pernah memberi seminar manfaat kepada kami. Di mana? Singapura. Mana ni? Singapura. Terima kasih bersama kita. Banyak. Dan juga sahabat kita ada seorang ni jauh Ustaz, Nur Fadlizan Abdul Rahman, sedang mengikuti My Quran Time dari Abuja. Abuja di mana tu? Nigeria. Bertugas di Abuja. Tak pernah dengar Abuja. Abuja, Nigeria. Nigeria. Jambi, Nigeria. Terima kasih kepada Cik Nur Fadlizan. Mudah-mudahan Allah SWT terus kurnia keselamatan, kemudahan berkhidmat di luar negara tu, di Nigeria. Subhanallah. Baik, kita nak baca sekarang ni Ustaz. Panjang je ni. 185. Lepas ni, oleh kerana ayat ni panjang, nanti kita minta Al-Fadhil Ustaz Ashraf kongsikan dengan kita Ustaz. Kadang-kadang ada orang, inilah macam ayat-ayat macam ni kan Ustaz kan, panjang Ustaz. Jadi Alhamdulillah dekat My Quran Time ada juga panduan dari segi wakaf ibtidak tu. Tapi kadang-kadang ada juga tak sampai Ustaz. Jadi nanti mungkin Ustaz boleh kongsi dengan kami macam mana kalau nafas kita tak sampai tu, mungkin dari segi bacaan macam mana, kesalahan ataupun berlaku kesalahan macam mana, dan mungkin juga ada tips Ustaz untuk mudahkan bila bertemu ayat panjang macam ni. Baik, kita baca dulu tuan-tuan, jom kita baca ayat 185 muka surat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله
اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim pada ayat 185 selepas Allah membawakan tentang wasiat dan kemudian bercakap tentang puasa, dibawakan tentang bulan Ramadan itu diperkenalkan sebagai bulan diturunkan Al-Quran yang mempunyai 3 fungsi dalam ayat 185, iaitu yang pertama Allah nyatakan sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Yang keduanya adalah bayyinatin minal huda, iaitu penjelasan bagi manusia, bagi petunjuk yang ada. Dan juga yang ketiganya Al-Furqan, dan saya dimaklumkan Ustaz Ashraf pun amat sinonim dengan Al-Furqan. Jadi sudah pastinya Ustaz Ashraf ni mengkaji mengapa Furqan ni penting, apa beza dengan bayyinatin minal huda dan juga hudal linnas. 3 fungsi Al-Quran, terutama tuan-tuan yang mengikuti My Quran Time sudah pasti ingin tahu apa kesan kepada saya kalau saya dapat huda, bayyinatin minal huda wal furqan. Silakan Ustaz Ashraf. Baik, terima kasih banyak Ustaz Fazrul. Oh, ini soalan memang mencabar ni. Saya dengar tadi tiba keluar peluh. Baik. Ayat ni tuan-tuan dan puan-puan, masya-Allah tabarakallah. Sebenarnya Allah SWT sedang inform kepada kita the big why. Ni bahasa orang putih lah ni ya. Kenapa Allah bagi kita Al-Quran yang jumlah ayat dia 6236 ayat ni. Allah SWT kata dia bagi kita Al-Quran sebab first dia sayang kita, dia tak nak kita hidup banyak buat salah. Itu cerita dia sebenarnya ya. That's why dia kata kami bagi kamu hudal linnas, kami bagi kamu panduan hidayah. Macam saya tadi lah tuan-tuan dan puan-puan nak datang ke TV Al-Hijrah ni jarang datang. Kadang-kadang kita boleh start berat juga walaupun kita orang KL, tak semua jalan KL kita tahu. So saya pun menggunakan hidayah. Hidayah nama dia apa? Wis kan. Ikut je tuan-tuan dan puan-puan, menonong dia kata kiri saya masuk kiri. Dia kata kanan masuk kanan kan. Setakat ni tak masuk gaung lagi lah tuan-tuan dan puan. Tiba-tiba nampak TV Al-Hijrah, alhamdulillah. Ini kebaikan tuan-tuan dan puan-puan bila ikut hidayah. Itu hidayah nak bagi bahasa panduan yang kita sebutkan tadi. Dia bagi kita shortcut, dia tak akan bagi kita buat silap, hidup kita akan selamat sampai ke destinasi. Itu maksud hudal linnas. Allah bagi kita Quran, dia tak nak manusia buat salah. Manusia ni dia ada destinasi. Kita sekarang daripada satu titik pergi ke satu titik. Kita daripada lahir, kita punya titik last nak kejar redha Allah SWT. Dari sudut lokalnya kita sekarang duduk dekat dunia, nantilah kita nak kumpul balik dengan ahli keluarga kita dekat syurga. Kita nak masuk syurga, selalu Ustaz Fazrul kata nak masuk syurga sekeluarga tuan-tuan dan puan-puan. Jadi Allah bagi kita ini panduan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kemudian apa maksud lagi? Wa bayyinatin minal huda. Allah SWT perincikan lagi. Perincikan macam tadilah ikut Waze. Dia setiap beberapa saat dia beritahu turn left lagi 300 meter, dia bercakap kat situ dalam kan, dia beritahu awal kan. Lebih kurang macam tu punya concern. Dekat sini kita nak nampak Tuhan sangat prihatin dengan kita. Dia perincikan lagi. Setiap ayat, macam contoh ada beberapa ayat, kadang-kadang ayat itu mujmal. Mujmal maksudnya ringkas. Kemudian Allah SWT tafsilkan, maksudnya bagi perincian. Tak cukup perincian Allah SWT bagi tok guru tuan-tuan dan puan-puan, iaitu Rasulullah SAW. Kalau tak fahamlah baca Quran ni, ikut sebiji-sebiji tok guru tu. Selamat kita dunia dan juga akhirat. Dan kemudian Allah SWT bagi Furqan. Tadi Ustaz Fazrul kata Furqan tu sinonim sebab ada 2 sebab tuan-tuan dan puan-puan. Nijah nak bagi tahulah nama anak lelaki saya yang kedua namanya Muhammad Aqif Furqan. Saya waktu tu masa mak dia mengandung 8 bulan 9 bulan, saya duk fikir nak bagi nama anak aku ni. Selalu kita kadang-kadang suami isteri kita ada ni lah nak ni. Lama-lama waktu tu saya baca surah Al-Furqan. Terus saya terfikir letak nama tu lah Furqan. Furqan ni maksudnya pembeza antara mana satu betul, mana satu yang tak betul. Seperti yang saya katakan tadi, manusia ni definisi dia terhadap sesuatu banyak kali berubah. Definisi tentang baik, definisi tentang cantik, definisi tentang bagus, banyak berubah. Zaman berubah, definisi berubah. Allah SWT kata kalau nak selamat ni ikut yang takkan berubah, tak kira macam mana pun zaman berubah. Wallahu a'lam. Masya-Allah
terima kasih diucapkan pada Ustaz Ashraf mencerahkan tentang 3 istilah ini. Kesannya kepada tuan-tuan, kepada saya bila berinteraksi dengan Al-Quran ini, satu kita tahu nak ke kanan ke kiri, jangan langgar dinding, itu sudah ya. Yang keduanya ada dia punya perinciannya, bukannya tiba-tiba je ke kanan kan, rupanya dah terlepas terlajak kan. Dan yang ketiganya tadi bercakap tentang beza, dapat bezakan sampai TV Hijrah ke ataupun sampai ke TV lain Ustaz ya. Saya pernah tersilap kan, tersilap tempat. Jadi bahaya ya. Jadi ini adalah ulang kaji kita pada hari ini. Moga-moga Al-Quran terus bersemi dalam diri kita. Kita doakan dan kita mohon minta kepada Ustaz Ashraf memimpin bacaan doa agar terus kita dipimpin oleh hidayah Allah. Dipersilakan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah SWT, sebenarnya hati saya cukup bahagia sebenarnya bila dapat menghadiri program-program yang sangat barakah ini, program Quran Time. Dan saya minta satu tuan-tuan dan puan-puan, program kita ni niatnya cantik, nak habiskan kita sama-sama tadabbur Al-Quran daripada awal sampai habis. Saya mohon sangat tuan-tuan dan puan-puan, orang dah letak effort, kita pun balas dengan effort yang sama. Ikut dari awal sampai habis tuan-tuan dan puan-puan, kita belajar silibus daripada langit. Silibus takkan silap. Kita ikut betul-betul, faham sungguh-sungguh, hidup kita nanti akan cantik tuan-tuan dan puan-puan, dunia dan akhirat. Dan kita berharap ni dalam doa yang saya baca nanti sekejap lagi, kita harap Allah SWT sentiasa tambahkan hidayah kita untuk memahami Al-Quran. Buka hati kita, mudahkan mulut kita nak baca, ikut tajwid dengan baik. Allah terangkan pemikiran kita, kalau nak hafal cantik semua masuk. Dan kita minta nanti dalam doa yang kita baca, Allah SWT jauhkan kita daripada azab neraka sebab kita bersahabat dengan Al-Quran. Kita minta semoga Allah SWT angkatkan darajat kita kerana kita memuliakan Al-Quran. Dan kita mohon semoga Allah SWT ampunkan semua salah silap dosa maksiat kita kerana kita berniat untuk buat baik dengan Al-Quran, insya-Allah. Mari kita sama-sama tadahkan tangan tuan-tuan dan puan-puan. Kita harap Allah SWT yang Maha mendengar sudi memakbulkan semua permintaan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma hdina bihidayatil Quran wa najjina minan niran bi karamatil Quran wa rafa' darajatina bi fadilatil Quran wa kaffir 'anna sayyi'atina bi hurmatil Quran ya dzal fadli wal ihsan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Ashraf memimpin doa yang diaminkan oleh tuan-tuan yang berada di rumah. Moga-moga apa yang kita bacakan sebentar tadi dikabulkan dan hidayah Al-Quran ini dapat tersebar dalam diri kita, ahli keluarga kita. Salah satu platform saya menyeru pada tuan-tuan untuk bersama adalah Wakaf untuk Ummah, satu usaha untuk kita sama-sama membawakan Al-Quran kepada seluruh masyarakat. Wakaf untuk Ummah ini adalah usaha dan tuan-tuan boleh bersama pada bila-bila masa sahaja, insya-Allah. Jadi kita akan bertemu lagi ya 5 pada jam 5 nanti pada jam 11 malam hari ini 11 ya, dan jangan tunggu pukul 10 tak ada nanti. Hari ini pukul 11 hujung malam. minggu Hujung minggu ya. Dan program ini dibawakan oleh Mufas dan kita akan bertemu lagi pada hari esok, insya-Allah ya, pada masa yang sama maksudnya dengan halaman baru ya. Jadi sama-sama insya-Allah kita teruskan bersama dengan Al-Quran, My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Okey, insya-Allah.